Assalamualaikum dan minta maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita kembali live dan hari ini topik yang cukup berat untuk kita kongsikan. Tetapi dalam untuk memudahkan pemahaman awam, kita akan cuba untuk permudahkan lagi sesi pada pagi ini. Sebab saya tengok masyarakat dalam situasi abad dah gagal berilmu, satu perkembangan yang cukup baik dan menimpa ruah maklumat di laman sosial, namun kita bimbang ada yang mungkin hanya provokasi, ada yang hanya di angin lalu ataupun bagaimana, sebab kita kalau boleh nak memandaikan masyarakat dengan ilmu dan kebaikan supaya apa yang kita hujahkan itu, apa yang kita faham itu sesuai dengan syariat. Untuk itu saya akan nanti bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Rozani Ramli, seorang pensyarah, pakar hadis dan sebagainya. Okey. Dan saya cuba untuk dapatkan sekali lagi akan bersama dengan kita. Dia juga merupakan Presiden Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, seorang pensyarah yang amat dihormati, selalu menjadi panel-panel. Itu dia, Alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar dengan jelas sekali, Alhamdulillah. Saya rahmat pada pagi ini dapat mencuri masa seorang ilmuwan. Baik, Doktor. Satu dunia gempar ketika ini, semua macam tak tidur. Ramadan dan Syawal pun teruji sebab dah tak fikir raya tapi lebih fikirkan nasib umat Islam. Tetapi sebelum kita pergi jauh, sebab perkembangan hari ini, kalau kita tidur sejam, bila bangun jam yang kedua tu dah terlepas maklumat dia sebab semuanya bergerak dengan laju. Baik, Doktor, kita nak berbincang tentang peristiwa akhir zaman dan juga apakah kepentingan Baitul Maqdis ni dalam pelbagai dimensi dan perspektif. Namun sebagai mukadimahnya, saya ingin tanya kepada Doktor, kita haruslah mengkaji sebab tabiat Yahudi, sebab mereka ni dah hidup lama, dah biasa bermuamalah, dah biasa berinteraksi dengan orang Arab. Mungkin orang Arab lebih memahami karakter mereka. Namun dalam soalan saya yang pertama, tabiat Zionis Yahudi terhadap Islam. Sebab bila berlaku sebegini, ada yang berhujah, kesian Yahudi ni baik, Yahudi ni macam betul-betul nak sembelih umat Islam. Jadi orang kata antara kesian dan itu macam-macam dilema yang wujud. Jadi untuk mengkaji sifat ataupun tabiat Zionis ni, Yahudi terhadap Islam, apa perkara asas yang perlu kita faham sebagai umat Islam yang berilmu dan tidak mudah lagi ditipu dan juga diperlekikan. Silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fitri kerana sudi bersama menjemput saya bersama-sama bersama-sama dalam live bersama beliau. Dan saya mohon maaflah kepada semua yang bersama pada pagi ini sebab saya tak apa biasa sangat dengan Instagram ni. Generasi-generasi yang hanya menggunakan Facebook saja. Jadi ni orang kata apa, first time lah saya live di IG. Alhamdulillah saya menjadi orang pertama menjemput. Ya, orang ini yang pertama lah, first time saya live di Instagram. Jadi persoalan yang kita nak tanya ataupun nak bincang pada hari ini ialah tabiat Yahudi itu sendiri. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkan tentang Yahudi. Kita baru saja lepas bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ni sinonim dengan Al-Quran. Kerana Nabi SAW sendiri pun bertadarus dengan Jibril apabila sampainya bulan Ramadan, seperti hadis di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas sendiri menceritakan kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Nabi adalah manusia yang paling pemurah dan Nabi menjadi pemurah daripada biasa apabila masuk bulan Ramadan, dan Nabi menjadi pemurah tu disebabkan Nabi gembira, sebagai ulama menyebut demikian, kerana Nabi bertemu dengan Jibril dan bertadarus dengan Jibril. Jadi daripada situlah kita ambil bulan Ramadan ni bulan Quran, dan bulan itu pun diturunkan padanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan kita bersama dengan Quran, kita bertadarus, dan sesiapa yang bertadarus daripada awal sehingga ke akhir, dia akan dapati begitu banyak cerita tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Bermula daripada kisah Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, sehinggalah diceritakan kisah Nabi Yusuf, sehingga diceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Daud. Semua itu adalah kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Kalau kita tengok apa yang ditulis oleh seorang apakah tafsir guru saya, iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam kitab dia Syakhsiyah
syakhsiyah al-Yahudiyah fil Quran, iaitu identiti Yahudi dalam Al-Quran. Dia sendiri menyebutkan bahawasanya dalam Al-Quran ini bukan hanya surah Madaniyah yang menceritakan tentang ciri-ciri Yahudi ataupun kisah Yahudi, tetapi surah Makkiyah juga menceritakan tentang Yahudi. Kita dalam Quran ni ada dua jenis surah. Satu surah yang kita panggil surah Makkiyah, satu lagi surah yang kita panggil sebagai surah Madaniyah. Surah Makkiyah ialah surah di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum daripada hijrah. Surah Madaniyah lebih kepada surah yang turun setelah daripada peristiwa hijrah. Jadi surah Makkiyah ni sebenarnya banyak surah-surah Makkiyah ataupun surah yang menceritakan ataupun surah yang diturunkan oleh Allah sebelum daripada hijrah ni, banyaknya fokus kepada akidah, banyaknya fokus kepada akhlak, banyak fokus kepada menjauhi syirik. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala tetap menceritakan tentang ciri-ciri Yahudi dengan nabi-nabinya. Bagaimana orang Yahudi ni berinteraksi. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi mengatakan ada surah Makkiyah yang menceritakan tentang Al-Quran, antaranya surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Isra, surah Taha, surah Syu'ara, surah Qasas, surah Ghafir dan surah Dukhan. Ini di antara surah Makkiyah sebelum daripada peristiwa hijrah yang Allah Ta'ala ada ceritakan tentang kisah-kisah orang Yahudi. Begitu juga dalam surah Madaniyah yang menceritakan kisah-kisah orang Yahudi bersama dengan Nabi mereka. Itu surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Ma'idah, surah Mujadilah, surah Hasyr, surah Saf dan surah Al-Jumu'ah. Dan di sana juga ada menceritakan hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana interaksi Nabi SAW dengan orang Yahudi. Baik, sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri ataupun prinsip orang Yahudi ni. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang Yahudi, yang paling banyak dalam Quran ni kisah orang Yahudi dengan Nabi Musa lah, kan? Dengan Nabi Musa. Sehingga kan ulama-ulama tafsir sebahagiannya menyebut seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran, sampai ada ulama yang sebut kadal Quran ayyakuna li Musa. Hampir-hampir Quran tu macam jadi macam kitab Musa dah. Sebab banyak kisah Nabi Musa dan Bani Israel diceritakan dalam tu. Jadi bila Al-Quran menceritakan tentang kisah Israel ni banyak, kisah Bani Israel ni banyak, kisah Yahudi banyak. Apa hikmahnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengisyaratkan tentang ciri-ciri dan sifat Bani Israel. Yang mana kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala ada menceritakan tentang kisah mereka-mereka yang menangkap ikan pada hari hari Sabtu. Mereka dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu, tapi mereka menggunakan helah, pasang pukat hari Jumaat, biar hari Sabtu tu ikan masuk kat dalam, lepas tu hari Ahad mereka ambil. Sehingga mereka ini disumpah menjadi beruk, disumpah menjadi monyet. Ni di antara ciri-ciri Bani Israel, iaitu mereka suka menggunakan at-tahayul, helah dalam agama. Kalau kita tengok hari ni pun sama. Mereka play victim. Mereka berlakon seolah-olah mereka adalah mangsa. Seolah-olah mereka adalah satu puak yang dizalimi. Mereka menutup kesalahan mereka, mereka tutup kezaliman mereka, dan ini telah pun diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi SAW memang ada berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah. Yang mana kalau kita tengok dekat Madinah, ada puak-puak Yahudi yang terkenal, iaitu Khaybar, Banu Nadir, Banu Qainuqa'. Mereka-mereka ini, Bani Quraidah, yang mana mereka ini pada asalnya memberikan perjanjian kepada Nabi SAW untuk mempertahankan Madinah pada peringkat awal. Tetapi mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Dan perkara ini bukan hanya berlaku di zaman mereka, tetapi juga berlaku di zaman kita. Perjanjian demi perjanjian dilakukan bersama dengan PBB dan Palestin. Tetapi akhirnya mereka sendiri yang melanggar perjanjian itu, mereka sendiri yang mengingkari perjanjian itu. Oleh kerana itulah di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang sifat-sifat mereka, yang mana mereka ini suka menggunakan hilah, mereka ini suka mengkhianati perjanjian, mereka juga suka ingkar apa yang mereka sendiri dulu pegang. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang begitu banyak, surah yang begitu banyak menceritakan tentang mereka kepada kita.
supaya kita bersedia. Supaya kita bersedia. Hadis-hadis juga menceritakan banyak tentang mereka supaya kita bersedia. Seolah-olah ia sebagai satu isyarat daripada Allah supaya umat Islam mengambil penting. Demikian yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana Al-Qaradawi mengatakan sejarah Yahudi ni, sejarah Yahudi diceritakan. Dia kata anna tarikhal yahud lahu sya'nan fi hayatil muslimin hatta yu'amiluhumul muslimun bima yanbaghi min hirsin wa taraqqubin wa hadarin. Yang bermaksud sesungguhnya sejarah orang Yahudi mempunyai kepentingan dalam kehidupan orang Muslim. Orang Muslim kena tahu sejarah mereka. Kena kaji Al-Quran, kena kaji hadis. Tengok bagaimana mereka berinteraksi dengan Nabi mereka. Tengok bagaimana mereka berinteraksi dengan kitab mereka. Sehingga mereka mengubah kitab mereka yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Lepas tu mereka mendakwa inilah kitabullah. Yang mana Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala menurunkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan celaka 3 kali. Kerana mereka, yakni golongan Yahudi, mengubah kitab mereka. Baik. Kata Dr. Qaradawi, kepentingan sejarah Yahudi kita kena tahu. Dan ia merupakan satu kepentingan dalam kehidupan orang Muslim, supaya orang Muslim boleh berinteraksi dengan orang Yahudi ini dengan yang selayaknya. Dengan selayaknya daripada sifat apa? Sifat berhati-hati. Sifat sangat berhati-hati. Kerana apa yang disebutkan oleh orang Yahudi itu tak semestinya menggambarkan apa yang ada di dalam jiwa mereka. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Ma'idah ayat ke-82, Allah Ta'ala kata latajidanna ashaddan nasi latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang Yahudi ni antara manusia yang paling banyak memusuhi orang Islam. Kerana apa? Hasadan wa inada. Sebagai ulama sebut, kerana apa mereka benci kepada orang Islam? Kerana hasad. Orang Yahudi ni, Fitri, Ya. Kalau kita tengok dalam sejarah, mereka ni bertebaran. Asalnya mereka daripada selatan Palestin. Kemudian mereka berpindah pada zaman Nabi Yaqub, mereka berpindah ke Mesir zaman Nabi Yusuf. Kemudian mereka berada di sana. Apa yang berlaku pada mereka tidak diketahui setelah kewafatan Nabi Yusuf. Kemudian apabila munculnya Nabi Musa, mereka ditindas oleh Firaun. Kemudian Allah Ta'ala berikan mereka peluang untuk mereka menyeberangi Laut Merah untuk masuk ke Palestin. Satu tanah yang dijanjikan. Tetapi mereka ni, sifat orang Yahudi ni pengecut. Sifat orang Yahudi ni memang pengecut. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran secara jelas. Yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada Nabi Musa yang mereka pastinya akan menang dalam peperangan itu. Sebab di Palestin pada masa itu ada golongan yang Jabbarun. Golongan yang besar, golongan yang gagah. Mereka takut. Walaupun ada janji daripada Allah, mereka akan menang. Tapi mereka takut. Mereka kata apa? Lan nadkhulaha abada. Kami tak akan masuk ke negeri ini selama-lamanya. Madamu fiha. Selagi mana orang-orang yang asal yang berada di situ ada di situ. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu berperang. Kami nak duduk sini. Nak duduk rehat. Jadi ini ciri-ciri orang Yahudi yang pengecut, yang penakut. Allah Ta'ala sendiri sebut, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah. Mereka sekali-kali tidak akan bersama-sama dengan orang-orang munafik untuk memerangi kamu, melainkan dalam perkampungan yang muhassanah. Perkampungan yang dikubukan. Maksudnya mereka ni akan menyorok di balik kubu. Au min wara'i judur. Ataupun daripada balik dinding. Ya. Mereka penakut. Sebab tu sampai sekarang pun kalau kita tengok, memang betul-betul takut. Walaupun yang dihantar oleh Hamas tu hanya roket-roket yang bukan orang kata apa, bukannya roket besar sangat pun. Kadang-kadang kita tengok 1-2 je atas langit. Tapi mereka akan tunduk. Takut. Kerana mereka memang takut. Jadi, ini di antara ciri-ciri orang Yahudi. Dan kalau kita tengok dalam sejarah pun, ya, selepas daripada kewafatan Nabi SAW, kita ada satu, kita panggil sebagai satu sejarah yang memeritkan dalam sejarah Islam yang dimulakan oleh orang Yahudi dalam sejarah Islam, iaitu apabila kita terpecah menjadi Sunni dan Syiah. Yang mana Syiah ini
diasaskan oleh seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah yang asalnya Yahudi. Dan mereka berusaha untuk memecahkan kita. Oleh kerana itu sampai sekarang kita berpecah. Kita tidak bersatu. Itulah lebih kurang yang saya boleh cerita pendirian orang Yahudi kepada kita. Orang Yahudi ni memang dia bertebaran. Dia bertebaran. Tapi bila dekat-dekat nak sampai kepada bila zaman Nabi, tiba-tiba sebahagian daripada mereka ada di kawasan yang berdekatan dengan Madinah. Kan tak ke pelik? Tiba-tiba mereka boleh turun pada Madinah. Sebab apa? Ada dua tafsiran lah. Ada yang kata kerana mereka kelaparan, mencari perlindungan dan sebagainya sebab ditindas. Yang kedua, disebabkan oleh kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, yakni Yahudi dan juga Nasara, mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi maksudnya, bila sampai saja waktu Nabi nak diutuskan, mereka tahu di mana tempat Nabi ni nak diutuskan, apa ciri-ciri. Tapi bila mana, mereka sentiasa sebut kepada orang Madinah pada zaman tu, Aus dan Khazraj. Kalau Nabi akhir zaman keluar, kami akan bersama dengan mereka, kami akan memerangi kamu, wahai Arab. Sebab itu orang Madinah, bila nak jumpa Nabi dekat Mekah, dekat Mina, mereka cepat-cepat beriman sebab mereka takut Yahudi jumpa dulu. Sebab Yahudi selalu, orang kata apa, ugut mereka yang mereka akan dibunuh dengan Nabi akhir zaman. Tapi bila mereka tahu bahawasanya Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan mereka, maka mereka dengki, mereka marah dan mereka tidak mahu mengikuti Nabi yang mereka sendiri imani dalam kitab Taurat mereka. Jadi orang Yahudi ni menganggap mereka adalah golongan yang terbaik, mereka adalah golongan yang dipilih oleh Tuhan, the chosen people. Selain daripada mereka goyim, kambing, ala-ala kambing saja, yang boleh diperlakukan dengan apa-apa perlakuan tanpa ada kehormatan. Itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan untuk respon kepada soalan yang pertama tu, pendirian mereka terhadap Islam. Panjang sikit lah. Sebab saya punya nota pun dah penuh baru soalan yang pertama. Limpahan ilmu pada mukadimah, subhanallah. Baik, Doktor, sebab saya ada pengalaman di mana masuk ke Palestin ni. Rupanya mereka ni tadi yang penakut tu betul, sebab mereka ni terlalu takut. Bisa kata kalau umur lelaki bawah 40 akan diperiksa lain. Kalau lain, sebab mereka takut kita ni menjadi datang ni sebagai mujahidin. Kemudian cara pemeriksaan mereka tu berlapis-lapis, 7 kali check semua begitu dalam. Dia juga mendapat tahu juga seandainya kalau pesawat Israel ada mengalami ancaman ke, jadi pesawat Amerika Syarikat akan iring sebab mereka ni takut kena bom ke, kena apa sebagainya. Itu memang ciri penakut sangat terselah. Okey, Doktor, ramai juga yang tanya sebelum saya masuk ke soalan yang kedua. Tadi ada yang bertanya sama itu juga soalan tentang isu semasa yang mana makin bertambah negara Arab yang membuat ini pandangan peribadi doktor saja, yang membuat normalisasi dengan Israel. Kalau dulu UAE memang tak ada hubungan, kali ini dah pun ada hubungan, dapat terbang pesawat mereka ke Tel Aviv dan juga ke Dubai sebagainya. Kemudian disusuli dengan Maghribi, seperti itu Sudan, Bahrain yang membuat hubungan. Jadi kalau ikut mata kasar kita, negara Arab melalui Liga Arab memang tak nampak peranan lah ketika isu Palestin ini. Mungkin ada hujah ataupun pandangan peribadi doktor sebelum kita masuk ke soalan yang kedua, doktor. Okey, secara peribadinya, apabila seorang daripada saudara kita yang seakidah dengan kita ditindas, usah kata perang lagi, ditindas, dinafikan hak. Umpamanya apa yang berlaku di Gaza, mereka dikepung, pintu sempadan ditutup. Apa yang nak masuk ke dalam Gaza tu pun di bawah kontrol Israel, di bawah kawalan Israel. Ada benda tak boleh masuk. Mereka dinafikan hak. Di Jerusalem pun ataupun di Quds, di Baitul Maqdis pun, tanah mereka dirampas. Sanggup ke kita nak kata saya nak berbaik dengan orang yang pernah buat benda yang tak elok pada saudara saya? Itu je soalan basic yang kita kena. Tak payah bincang pasal maqasid ni. Saya tahu ada sebahagian daripada tokoh-tokoh besar dalam negara ni cuba justify dengan isu maqasid. Permusuhan itu berlaku bukan hanya pada zaman ini. Permusuhan itu berlaku daripada zaman dulu lagi. Peristiwa Nakbah umpamanya 1948. Bagaimana orang Yahudi menghalau keluar orang Palestin. 70,000 saja berada di Jordan pada masa itu menjadi pelarian. Adakah ini benda yang wajar? Bagi saya lah. Jadi
perbuatan normalisasi sebahagian negara Arab terhadap Israel dengan Israel adalah satu pengkhianatan kepada saudara mereka yang berada di Baitul Maqdis dan juga Gaza, iaitu di Palestin. Sepatutnya umat ini, Nabi SAW sebut, umat ni dia macam satu jasad lah. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'iral jasadi bisahri wal humma. Yang bermaksud, perumpamaan orang-orang mukmin ni dari sudut kasih sayang mereka, dari sudut kemesraan mereka, dari sudut belas mereka sesama mereka, seperti satu jasad. Apabila satu anggota merasa sakit, maka anggota itu akan mengajak seluruh badan untuk berjaga malam dan merasa demam. Kita kalau kaki sakit, kita tak selesa. Gigi sakit, tak selesa. Mana boleh kita kata, okey, gigi sakit tak apa, kita ambil kuman masukkan lagi, kita nak berbaik dengan kuman yang menyakitkan gigi. Kita tak betul tu. Kita kena buang kuman tu. Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah satu pengkhianatan bagi saya lah. Dan Alhamdulillah Malaysia setakat ini firm dengan pendirian untuk tidak mengiktiraf Israel. Itu adalah pendirian yang bagi saya selayaknya. Wallahualam. Doktor, kebetulan bulan ini, tarikh ini ulang tahun Nakbah yang merupakan malapetaka kepada umat Islam. Semalam sejarah pembentukan negara haram Israel. Hari ini dalam minggu Nakbah, kita ingat tragedi Deir Yassin dan sebagainya, yang mana umat Islam disembelih, dikepung, ditembak, diusir. Sangat mengecewakan dan amat malang kalau kita sebagai umat Islam tidak mengkaji sejarah agama kita. Baik, soalan yang berikutnya. Tadi disebutkan bangsa yang pengecut, pandai manipulasi, play victim dan sebagainya. Apa kita tengok hari ini, ramai yang macam makcik bawang, tentera bawang kita menyerang mereka. Jadi kadang-kadang kita ni maki hamun dan sebagainya. Bagaimana kita nak, mungkin ada contoh daripada zaman kenabian, bagaimana berperang dengan mereka? Adakah masih kita perlu kekalkan akhlak ataupun biar sama tara, biar gaya buku dengan ruas? Sebab mereka ni tengok cara mereka berhujah, maki hamun semua dahsyat juga ya. Jadi kita nak berlawan dengan mereka macam mana? Adakah perlu secara berakhlak ataupun mereka ni tak makan saman punya kaum, macam kena bagaimana kita sebagai Muslim nak berpendirian, nak berlawan, berhujah, jadi hujatul Islam, pada masa sama nak nampakkan akhlak tu bersinar sebagai seorang Islam. Itu cabarannya. Okey, ini benda yang sangat penting ya. Soalan yang sangat baik daripada Fitri, iaitu apabila kita nak berbicara tentang isu interaksi kita dengan orang yang berbeza agama dengan kita, betul, kita kena mendahulukan akhlak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah, bukan akhlak saja tapi hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Okey. Hikmah ni apa dia? Hikmah ni laras bahasa yang sesuai dengan orang yang sesuai. Maksudnya kalau dia cakap laras bahasa yang baik, kita cakap yang baik lah. Tapi kalau mereka memulakan peperangan dengan kita, mereka bom saudara kita, jadi kita kena bercakap laras bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka. Awak pembunuh, awak pengkhianat, awak dimurkai Tuhan, laknat Allah terhadap orang yang membunuh. Yang ni tak ada masalah. Cuma jangan menyebutkan perkataan yang lucah lah, yang kotor, yang tak ada kaitan dengan apa yang mereka buat. Kerana kita nak menunjukkan ketegasan kita. Oleh kerana tu, ya, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi pun, Nabi berperang. Dan berperang itu termasuk dalam akhlak. Jadi kalau kita tengok, Hamas umpamanya kan, mereka ini berperang. Sebelum mereka berperang, mereka akan bagi tahu mereka nak serang mana. Okey, kami nak serang sini, kami nak serang sini. Ini sebenarnya akhlak dalam peperangan. Supaya orang awam yang bukan tentera dapat melarikan diri. Orang awam yang bukan rakyat Israel boleh untuk berlindung. Tapi orang Israel itu sendiri yang memang ada warga negara Israel ini, para ulama seperti Dr. Zul Qardawi dan guru saya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebutkan mereka ini memang dikata memang orang kata apa, perampas lah, memang layak lah untuk diserang sebab kerajaan mereka dan mereka meredai penyerangan itu berlaku dan mereka sendiri merampas tanah Palestin. Jadi sebab itu ada masalah bila orang kata apa, terkena dengan orang-orang awam yang bukan tentera pun, tapi sebab mereka merampas tanah orang Palestin, maka mereka layaklah untuk menerima keadaan itu. Tapi serangan itu mesti diberi inzar, maksudnya mesti diberikan amaran dulu.
amaran, kami akan serang pada sekian. Sebab itu kalau kita tengok Hamas kan, dia beritahu dalam peperangan yang terbaru ni pun dia beritahu, dia kata kami beri masa sampai pukul sekian-sekian, kalau tidak mengosongkan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa daripada tentera, tak benarkan orang Islam masuk, maka kami akan mula serangan. So mereka memberikan peringatan demi peringatan. Kenapa? Kerana peringatan ini merupakan akhlak dalam peperangan. Merupakan akhlak dalam peperangan. Itu benda yang sangat-sangat penting. Tapi tak bermakna lah kalau tak beri peringatan tak boleh serang. Tak, boleh juga. Tapi bergantung, sebab Nabi SAW sendiri menyebut al-harbu khada'ah. Peperangan itu merupakan tipu daya. Maksud dalam perang ni boleh juga kita menggunakan taktik menipu, memperdayakan musuh untuk mengalahkan mereka. Kerana mereka itu harbi, darah mereka halal. Tak ada masalah. Cuma kita kena ingat, bila kita menggunakan bahasa yang kotor, kita bukan nak sebut pada mereka saja. Kita nak tunjuk juga ketegasan kita kepada orang yang menilai kita. Orang yang bukan Yahudi. Di dalam dunia ni bukan hanya Yahudi dan Muslim aja, ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha. Mereka akan tengok bagaimana orang Islam berinteraksi dengan isu, berinteraksi dengan konflik. Jadi kalau mereka melihat orang Islam sangat tegas, tapi tak menggunakan langsung bahasa yang kotor, maka mereka akan respect pada orang Islam menunjukkan ketegasan itu. So sambil kita membantah orang Israel, sambil itu juga kita berdakwah kepada orang yang melihat. Tapi sebenarnya berjaya sebenarnya, bila kita tengok makin ramai negara-negara yang bukan Islam, yang pro kepada Palestin dengan kekuatan media sosial, kekuatan tentera-tentera bawang Muslimin menunjukkan solidariti kepada orang Palestin. So akhirnya kita berjaya. Sebab itu Israel sekarang ni betul-betul main play victim. Sampai taruh gambar konon dalam keadaan takut untuk menunjukkan, untuk mendapat belas kasihan simpati dunia kepada mereka. Untuk mendapatkan simpati daripada dunia. Jadi ini benda yang kita kena tahu jugalah. Ya. Baik, kita pun masa bergerak laju. Saya terus pada soalan yang penting juga. Apakah peristiwa akhir zaman dan kaitannya dengan Yahudi? Sebab betul, saya pernah membaca tulisan doktor tentang hadis sahih tentang pokok Gharqad contohnya. Jadi saya pun membuat carian di Google macam mana rupanya, tapi mengikut sahabat Arab yang warga Israel, orang Islam yang di sana, katanya tak sama apa yang dalam Google dengan apa yang realiti. Jadi supaya kita ni rasa keliru. Jadi saya pun pergi ke Tel Aviv ketika buat rakaman jejak Rasul dan mendapati berbeza. Apa yang dalam visual Google dengan apa yang ada di tanam itu sangat berbeza. Dan dikatakan pohon ini antara pohon yang akan melindungi orang Yahudi. Sebelum kita pergi pada soalan itu, mungkin secara umumnya dan secara gambaran jelasnya, bagaimana Yahudi ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Silakan Dr. Okey, sebenarnya Nabi SAW ada menyebutkan tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan Yahudi. Walaupun kita tak tahu tarikh kiamat itu berlaku bila secara spesifik, tetapi Nabi SAW bercerita tentang tanda. Apa tanda kiamat? Tanda hampirnya berlaku kiamat. Jadi bila tanda hampir berlaku kiamat ni dicerita dalam hadis, antara perkara-perkara yang Nabi sebutkan ialah peperangan kita dengan orang Yahudi. Iaitu di akhir zaman nanti orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Kita tahu Dajjal merupakan fitnah terbesar terhadap manusia. Dajjal merupakan fitnah terbesar terhadap manusia, yang mana fitnah Dajjal ini kita disuruh untuk berlindung. Kita disuruh untuk berlindung daripada fitnah Dajjal ni setiap kali lepas solat. Kan? Setiap kali lepas solat Nabi SAW ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini di antara perkara yang Nabi ajar kita lah, iaitu kita berlindung daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada kejahatan bala yang dibawa oleh Dajjal, dan juga daripada kejahatan dunia dan hidup dan mati. Kejahatan yang waktu kita hidup dan kejahatan waktu kita mati. Jadi apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ialah bila Dajjal ni keluar, dia akan keluar di daerah timur Madinah lah. Jadi sebahagian ulama menyebutkan, antaranya Syekh Al-Wabil waktu dia menulis kitab Akhir Zaman, dia menyebutkan tentang Dajjal ni akan wujud di daerah Khurasan. Khurasan ni mana? Khurasan ni daerah negara Iran sekarang lah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, waktu Dajjal keluar di timur itu, dia akan diikut oleh golongan Yahudi daripada Asfahan. Yahudi daripada Asbahan ataupun Isfahan. Asfahan ataupun Isbahan ialah satu bandar yang memang ada di Khurasan, yang mana
golongan Yahudi yang menjadi pengikut kepada Dajjal ini ramai. Bilangan mereka ada 70,000 orang. Alaihim tayalisah dalam hadis menyebut. Iaitu mereka memakai tayalisah. Apa itu tayalisah? Tayalisah ni dia satu macam selendang orang Yahudi yang dipakai oleh lelaki Yahudi menutup kepala mereka. Dia ada stripe kita panggil biru di kain mereka dan mereka pakai menutup kepala mereka. Itu tayalisah. Maksudnya mereka akan memakai pakaian tersebut waktu mereka keluar bersama dengan Dajjal. Dan kita tahu Dajjal memang akan berada di banyak negara selama 40 hari. Hari pertama dia macam setahun. Hari kedua dia macam sebulan. Panjang dia. Hari ketiga dia macam seminggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan hari-hari yang lebihnya macam hari kamu lah Nabi sebut. Jadi dia akan pergi semua negara kecuali Mekah dan Madinah. Dan pertempuran di antara Nabi Isa dan Dajjal berlaku antara tempat yang menjadi pilihan mereka untuk bertempur ialah di Syam. Ialah di kawasan Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa pun membunuh Dajjal di satu kawasan yang dipanggil Lut. Babul Lut. Hari ni kawasan Lut ni berlaku demonstrasi besar-besaran sekarang ni. Sehingga kerajaan Israel pun mengisytiharkan darurat di kawasan tu tak boleh keluar. Sebab apa? Sebab rakyat Palestin bangkit. Orang Palestin bangkit lawan orang Yahudi. Jadi mungkinlah zaman dulu bila Nabi SAW sebutkan tentang orang Yahudi yang ramai, mungkin tak tergambar di pandangan ataupun di fikiran orang Islam pada masa itu, kerana orang Islam pada masa itu tak ada masalah pun dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi memang lemah. Di zaman Abbasiyah, di zaman Bani Umayyah, mereka lemah. Mereka dihalau oleh Rom. Mereka zalimi oleh kerajaan Babylon, dihalau keluar daripada Palestin dan sebagainya. Mereka lemah. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis 1400 tahun yang dulu, Nabi kata, La taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam akan memerangi Yahudi. Bukan akan membunuh Yahudi, akan memerangi. Maksudnya peperangan tu berlaku dua hala lah. Dan kita tak heran pada zaman ni, kerana peperangan itu memang berlaku di antara orang Islam di Palestin dan juga orang Islam dan orang Yahudi yang berada di tanah jajahan mereka. Jadi Nabi SAW memberikan satu bisyarah. Nabi memberikan satu berita gembira. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan memerangi Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahud wara al-hajar aw al-shajar fayaqul al-hajar aw al-shajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi warai fata'al faqtulhu illa shajar al-gharqad fa innahu shajarul yahud atau kama qala. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan berperang pada orang Yahudi dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan menyorok di balik pokok, akan menyorok di balik batu. Menunjukkan apa? Menunjukkan di akhir zaman nanti orang Yahudi akan kalah. Akan kalah sebab mereka akan menyorok. Mereka akan menyorok di balik batu, mereka akan menyorok di balik pokok. Sehingga kan pokok dan batu pada zaman tu pun dekat-dekat akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat nanti akan bagi tahu. Akan bagi tahu kepada orang Islam. Dia kata, ya Muslim, ya Abdallah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Hadha Yahudi warai. Ni belakang aku ni ada Yahudi. Hadha Yahudi khalfi. Di belakang aku ada Yahudi. Fata'al faqtulhu. Mari sini, bunuh dia. Kecuali pokok gharqad. Fitri boleh tahulah pokok gharqad macam mana kan? Kerana pokok gharqad ni adalah pokok Yahudi, dan waktu kalau orang Yahudi menyorok belakang dia tak bagi tahulah. Cuma ada orang tanya juga. Sebahagian daripada ahli ilmu, penuntut-penuntut ilmu bertanya pada syekh. Macam dulu pun waktu saya belajar apa, saya tanya juga. Habis tu kalau ada pokok gharqad ni kita nak kena cabut ke kan? Kita nak kena cabut ke? Soalan yang sama orang pernah tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama hadis di Madinah. Dia mengatakan tak ada pun arahan Nabi untuk cabut. Kerana apa? Kalau kita cabut ke, kita tak cabut ke, perkara yang Nabi SAW sebut tu pastinya berlaku. Iaitu, memang orang Yahudi akan menyorok di belakang pokok tu, dan pokok tu tak bagi tahu.
Pokok tu tak bagi tahu kepada kita tentang keberadaan. Tetapi apa yang dijamin ialah apabila dibunuh saja Dajjal, akan berlaku peperangan antara kita dan Yahudi akan tewas. Yahudi akan kalah. Jadi macam-macam lah. Macam-macam ramalan yang disebut. Ada yang kata Yahudi ataupun Israel akan hancur pada 2022. Ada yang kata Yahudi akan hancur pada tahun 2027. Wallahu alam, kita tak tahu secara pasti. Tetapi apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah kita berusaha, kita berdoa, kita berikan apa yang kita mampu sumbangan kepada mereka-mereka yang berjuang di sana. Itu dia. Sebab agak lucu juga bila mana ramai yang takut Palestin menang sebab katanya nanti akhir zaman akan kiamat. Ramai yang sebegitu. Itu mungkin pandangan sini sajalah, mungkin bergurau. Baik, soalan saya yang berikutnya, Doktor. Ini berkaitan dengan bila ia berlaku, sebab ramai sangat ni yang nak berjihad ni, sedangkan ilmu pun tak secara mana. Apa peranan kita di saat ini? Yang bukan berada di Baitul Maqdis, yang bukan berada di Gaza, yang bukan berada di negara yang sekitarnya. Waktu hari ini pun dari Jordan pun dah cuba untuk berkumpul dan juga berusuh di daripada bahagian Syria pun datang untuk bersama dengan saudara mereka di Jerusalem contohnya, di Baitul Maqdis. Jadi kita yang di sini, kita ambil dalam konteks Malaysia, orang Melayu Malaysia Nusantara ini, apa yang perlu dibuat? Berperang dengan jari jemari sudah, berperang dengan tentera bawang sudah. Sekarang ni berjihad dengan ilmu. Saya sangat kagum ramai kenalan saya yang sebelum ni memang langsung mengakui tak tahu langsung pasal Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dah mula untuk mengambil tahu. Bermaksud bila faham, senang untuk bertindak dan juga berhujah. Jadi apa peranan kita terhadap Baitul Maqdis ini? Silakan, Doktor. Okey. Pertama sekali, kalau kita nak tahu tanggungjawab kita tentang Baitul Maqdis ni, kita kena tahu dulu kedudukan Baitul Maqdis ni dalam jiwa orang Islam. Daripada zaman awal, daripada zaman Nabi SAW, Abu Dhar telah bertanya Nabi tentang Baitul Maqdis ni, tentang masjid di mana yang dibina dulu. Sehingga Abu Dhar dalam hadis Bukhari, Nabi dia kata pada Abu Dhar, "Ya Rasulullah, ayyul masjid wudi'a awal? Wudi'a fil ardi awal?" Ya Rasulullah, masjid mana yang dibina dulu dalam bumi ni? Nabi kata Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kemudian tanya, "Qultu summa ay?" Kemudian masjid mana? Nabi kata Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dhar tanya lagi, "Kam kana bainahuma?" Berapa tempoh di antara pembinaan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa? Nabi kata arba'una sana. 40 tahun. So Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang awal sekali dibina di atas muka bumi ni. Yang dibina untuk kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sendiri dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dia simple aja. Perjalanan Isra' dan Mi'raj ni Allah Taala nak pujuk Nabi. Nanti Fitri boleh tengok ceramah saya berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Okay. Kenapa Allah Taala pilih Nabi untuk pergi Isra' dan Mi'raj? Tapi dia ada dua, orang kata apa, objektif besar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Yang pertama, kerana Allah Taala nak pujuk Nabi sebab Nabi pada masa tu terlalu diuji dengan hebat dengan 4 perkara yang berlaku dalam hidup Nabi. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi persyariatan salat. Itu Mi'raj lah. Tapi kenapa Isra' dulu? Kenapa tak Mi'raj daripada Mekah naik ke langit terus? Kenapa singgah di Baitul Maqdis dulu, salat di situ? Kerana Allah nak beritahu, Qadiyatul Quds, isu Baitul Maqdis adalah isu umat. Perlu dipertahankan sehingga Allah sendiri mengarahkan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama selama 16 ataupun 17 bulan seperti mana hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Dan tanah itu tanah yang diberkati. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra', Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati kelilingnya. So kawasan Masjid Al-Aqsa dan kelilingnya itu kawasan yang diberkati. Tanah yang diberkati yang perlu untuk dipertahankan oleh orang Islam. Dan Nabi Musa sendiri pun. Nabi Musa ni lepas daripada melarikan diri daripada Fir'aun, masuk ke bumi Sinai, nak masuk ke Palestin, orang Yahudi bersama Bani Israel pada masa itu tak mau. Tak mau masuk. Dan Nabi Musa tidak ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis untuk duduk di sana kerana tak berjaya. Sehingga Allah Ta'ala takdirkan berjayanya Bani Israel untuk masuk pada zaman Nabi Yusha' bin Nun seperti mana yang disebutkan dalam hadis.
Tapi Nabi Musa sendiri masa nak wafat, dia sebut, dia minta pada Allah untuk dikebumikan dekat dengan Masjidil Aqsa, dekat dengan Baitul Maqdis, setara boleh baling batu. Maksud kalau baling batu sampai. Ramyah bihajar. Nabi Musa, fasa'ala Allah ayyudniyahu min baitil maqdis biramyatin min hajar. Satu orang kata apa, satu balingan batu boleh sampai. Sehingga kan Nabi Musa diletakkan di sana. Dan Nabi SAW menyebutkan salat di Baitul Maqdis menyamai 1000 salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Maksudnya dalam hadis riwayat Ahmad, maka Baitul Maqdis ni mempunyai tempat yang istimewa dalam tradisi Islam yang kita tak boleh nak abaikan. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Salah Al-Fatah Al-Khalidi menyebutkan tentang kepentingan untuk mempertahankan Aqsa, mempertahankan Palestin, kerana tanah itu tanah yang diberkati. Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama, kita kena bantulah. Sepatutnya negara yang berhampiran, Mesir, Jordan, Lebanon, Saudi, negara-negara ni sepatutnya hulurkan bantuan. Tapi yang menyedihkan kita, Fitri, sebahagian daripada kawan-kawan kita ni yang mengaku sayang pada sunnah ni, yang mengaku sayang pada hadis Nabi, yang mengaku mereka pengikut salafus salih, tetapi apabila berlaku perkara seperti ini, mereka pula boleh memperolok-olokkan kawan-kawan kita yang berada di Palestin dengan mengatakan perjuangan mereka tak betul. Saya ingat dalam hadis Nabi SAW ada sebut tentang kepentingan untuk orang Islam tak bunuh orang yang kafir yang ada perjanjian damai. Dalam hadis Bukhari, Nabi katakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, dia tak dapat bau syurga. Tu bunuh orang kafir, ni bunuh orang Islam ni. Takkan kita tak bela? Kalau bunuh orang kafir pun salah. Ni orang Yahudi ni bunuh kawan kita, saudara kita seagama. Boleh pula dia orang kata, alah dia orang tu akidah bukan betul sangat. Dia orang tengah perang kot. Bantulah dulu. Orang kafir pun kita, kalau orang kafir dizalimi pun kita kena bantu. Nanti bila lepas perang nanti, kita ajarlah akidah yang betul. Ni takkanlah bom tengah jatuh atas bumbung dia nak pergi belajar akidah pula dulu sekejap. Bukan masa dia sekarang ni kita nak bincang tentang isu tu. Mereka Muslim. Mereka Muslim dan kita perlu bantu mereka semampu mungkin. Jadi kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar itu wajib membantu. Sepatutnya. Tapi apa yang berlaku? Mereka tidur. Umat Islam di sana tidur. Tak bantu pun. Sebab tu masa saya, minta maaf Fitri, lama panjang sikit hari ni. Tak pun. Bukan selalu dapat live dekat IG ni. Saya ingat lagi masa tahun 2014. Masa tu saya tengah buat PhD. Okey. Kebetulan masa bulan puasa pada zaman tu, itu adalah satu kenangan yang bagi saya, yang saya tak boleh lupa sepanjang hidup saya. Masa tu perang. Perang di antara Yahudi dan juga Gaza dengan Hamas. Yang mana peperangan itu berlaku peperangan udara dan darat. Tapi peperangan darat yang berlaku di antara Israel dan juga Yahudi ni dengan Hamas menyebabkan Israel tension. Yahudi tension sebab tak boleh masuk ke Gaza. Memang teruklah kalah dia orang masa perang tu. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok, dia orang tak hantar pun dia orang punya tentera darat. Sebab dia orang tahu kalau darat mesti kalah. Dia orang hantar ni je, udara je. Okey? Jadi masa tu memang teruk, dia hantar tank, dia hantar kereta kebal dan seumpamanya, memang ramai yang mati pada masa tu. Sehingga kan waktu tu Jordan kan berada di sebelah aja. Kerajaan Islam tak bantu apa pun. Sehingga kan bila kami pergi ke, saya dan keluarga masa tu, bila nak solat tarawih, kami cari masjid-masjid yang bacaan dia, Quran dia sedap sikit. Sampai kami singgah di satu masjid di Abdul, di Amman tu. Kami solat tarawih di sana. Lepas selesai solat tarawih, ada tazkirah. Siapa yang tazkirah tu? Syekh Ahmad Naufal. Syekh Ahmad Naufal ni merupakan syekh yang terkenal bidang tafsir di University of Jordan. Dan dia memang berasal daripada Palestin. Dan disebut pada masa tu, dia kata hari ini, saudara kita di Palestin, di Gaza, sedang dibom, sedang dibunuh. Satu letupan yang sangat kuat, tetapi tidak berjaya membangunkan pemimpin Arab yang sedang tidur. Tapi dia kata, kalau ditanya kepada saya, dia kata lah, kalau ditanya kepada saya, apa pandangan saya terhadap orang-orang yang tak mau membantu Palestin? Saya mengatakan bagus. Kami semua dalam masjid terkejut. Kenapa Syekh cakap macam tu kan? Kenapa bagus pula? Patutnya kena desaklah mereka untuk bantu. Dia kata, aku kata bagus. Kenapa dia kata? Kerana biar hari ni pemimpin-pemimpin ni tidur, tak apa.
Biar Quds, biar Palestin, biar mujahidin di sana berjuang bersendirian pun tak apa. Seperti mana bersendiriannya Nabi sewaktu berada di Mekah, hanya beberapa orang je yang follow dia. Ya? Dan apabila kemenangan itu datang, kita yakin kemenangan akan datang kepada orang Palestin. Kita yakin kemenangan itu akan hampir. InsyaAllah. Dan apabila kemenangan itu datang, orang Palestin tidak akan memuji sesiapa. Orang Palestin tak akan puji Saudi. Orang Palestin tak akan puji Mesir. Orang Palestin tak akan puji sesiapa pun daripada kalangan manusia, melainkan hanyalah puji Allah Azza wa Jal. Kerana apabila kemenangan itu datang, waktu orang lain semua tidur, kemenangan itu memang diberikan oleh Allah kepada bangsa Palestin. Sebab tu saya terkesan. Saya terkesan semalam saya tengok ada seorang ibu yang anak dia syahid. Dia mempunyai isteri. Isteri dia dan ibu dia waktu ditemu bual, waktu ditemu ramah oleh wartawan yang berada di sana, dia kata, aku bersyukur kerana anak aku syahid. Ini merupakan satu kemuliaan. Isteri dia kata apa? Selesai suami aku. Alhamdulillah, dia kata. Syahadah fi sabilillah. Syahid di jalan Allah. Mempertahankan bumi, mempertahankan agama daripada serangan orang Yahudi yang memusuhi mereka. Allah. Maka kalau aku ada anak, dia kata aku ada 4 orang anak. Ala tariq ilal jihad, dia kata. Aku ada 4 orang anak yang sedang diperjalankan mereka ni dengan laluan untuk pergi berjihad. Jadi sebab itu saya kata, perjuangan orang Palestin ini bukan perjuangan Palestin semata-mata. Ia adalah perjuangan orang Islam. Kemuliaan orang Islam. Jadi orang Islam yang mampu sepatutnya wajib mereka membantu. Kita daripada jauh ni tak boleh nak buat apa. Melainkan kita ada beberapa perkara yang kita boleh bantu. Yang pertama, kita bantu dengan wang ringgit kalau ada. Jadi sebab itu banyak NGO kan. Saya pun penasihat Global Ihsan. Mereka juga bekerjasama dengan NGO Malaysia untuk bantuan ke Gaza. Itu yang pertama. Kalau boleh bantu dari sudut kewangan, kita bantu. Bagilah RM1 pun tak apa. Cuba bayangkan kalau kita ada berapa juta kat Malaysia ni orang Islam, bagi seorang RM1 pun dah berapa juta dah. Cuba bayangkan kalau kita bagi 100. Semalam Kuwait saja kumpul sesama mereka dapat 100 juta untuk dibagi kepada Gaza. Itu di antara perkara yang kita boleh buat. Yang keduanya ialah kita bangkitkan semangat orang di Facebook, di Instagram, di TikTok, menceritakan tentang kebebalan dan kebejatan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel, dan mereka sekarang ni memang sedang tension. Sebab mereka tak menang dari sudut psikologi. Memang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan orang yang zalim ni tak boleh tutup kezaliman dia. Orang yang jahat ni tak boleh tutup kejahatan dia. Macam mana dia play victim pun, dengan maklumat yang cepat sampai, mereka akan nampak bagaimana kanak-kanak dibom. Walaupun dengan alasan mereka nak pertahankan ni. Nak pertahan diri apa? Dengan bunuh orang awam. Itu yang kedua. Yang ketiga, doalah untuk mereka. Kita doa untuk mereka. Masjid-masjid kena buat solat, kena buat qunut nazilah. Dia khutbah Jumaat kena doakan untuk mereka. Kerana Nabi SAW pernah berdoa qunut nazilah selama sebulan untuk qurra' dia yang terbunuh. 70 orang dibunuh secara zalim. Nabi doa supaya Allah Ta'ala mengambil tindakan pada mereka. Dan yang keempat, menyatukan semula umat. Kita berbeza. Mungkin kita berbeza dari beberapa sudut. Tapi oleh kerana kita Muslim, sesama Muslim, kita kena bersatu kerana ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih bahaya. Ada musuh yang ambil nyawa. Jangan pada waktu ni kita pelekehkan orang. Alah engkau cerita pasal Palestin. Mayang pun tidak. Betul dia tak semayang. Tapi bila mana dia ada rasa sensitif terhadap muqaddasat al-Islamiyah. Benda-benda yang suci pada agama Islam. Itu menunjukkan iman ada pada dia. Patut kita kena cakapkan dia. Mari kita sama-sama bantah. Dan kita kena solat untuk membuktikan yang kita ni orang Islam yang sebenar. Kan ada beza tu kan? Cara kita cakap tu kan, alah kau ni rokok pun hisap, tiba-tiba nak cerita pasal Palestin. Tak betul cara macam tu. Itu pelekeh maksudnya. Patutnya kita kata, oleh kerana kau sayang pada Palestin, berhenti merokok. Kan ada beza tu. Kau sayang pada Palestin, kau berhenti merokok. Kau sayang pada Palestin, kau salat. Kau sayang pada Palestin, kau kena tuntut ilmu. Jadi kita lupakan sekejap perbezaan antara kita, khilaf di antara kita. Ya, kita ada khilaf dalam isu. Mungkin saya pegang mazhab ni, awak pegang mazhab ni. Tapi kita semua Muslim. Dipayungi dengan satu akidah yang sama. Kita mentauhidkan Allah. Dan tidak ada ruang untuk kita menang, melainkan dengan seruan Islam. Ini bukan seruan Palestin. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis tadi ya, Fitri. Nabi SAW kata apa? Untuk menang sehingga Yahudi lari. Nabi kata apa? Nabi kata, pokok dan batu tu kata, ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai hamba Allah. Dia tak kata, wahai Arab, wahai Palestin. Dia tak kata. Dia kata, ya Muslim. Maksudnya peperangan itu berlaku di atas nama Islam
di atas nama Abdullah, hamba Allah, di atas tauhid. Jadi kalau nak menang, perbaiki agama kita, perbaiki pegangan kita, satukan semula orang Islam, pegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Insya-Allah. Itu dia. Ustaz, dia punya fitrah dalam IG Live ni sejam je. Saya rasa macam, ya Allah, banyak lagi ilmu. Saya punya nota pun tak tertulis, Ustaz. Itu banyak sekali nota saya. Alhamdulillah, memang rahmat. Saya memang berdoa tu tahu kurniakanlah seseorang untuk datang cakap ni. Ternyata Ustaz memberikan pandangan yang cukup jelas, cukup ilmiah. InsyaAllah Ustaz, saya adalah orang pertama yang menjadi menerjah Ustaz secara live di Instagram ni. Harap ada sesi yang kedua sebab banyak lagi soalan-soalan penting yang kita utarakan. Namun sebagai mukadimahnya, sesi ini saja dapat kita bawakan untuk hari ini sebagai masa yang terhad. Dalam dia tadi Ustaz, dah hampir sejam kita berbincang ni. Sebab itulah walaupun kita ada PKP, tak dapat majlis ilmu, moga-moga majlis ilmu di laman sosial ini jadi tetamu yang membawa ke rumah anda yang akan disebarluaskan kepada semua yang pandai edit, TikToker semua. Kita dapat pilih bahagian-bahagian yang cantik, kita sebarluaskan untuk membangkitkan kesedaran. Jangan pelikir orang yang nak berjuang sebab selagi mana ada denyut pada Al-Aqsa ni, maksud ada iman dia. Kita suburkan iman itu, bukan kita merendahkan. Ustaz, dalam masa seminit Ustaz beri satu lagi suara nasihat supaya kita bersama-sama dalam satu saf untuk membantu Palestin. Silakan. Okey, di mana pun kita, siapa pun kita kena ingat Nabi SAW pernah sebut, innallaha la yansuru hadzal din bi rajulin fajir. Allah Taala mungkin akan memenangkan agama ni dengan orang yang jahat atau orang yang bukan baik. Maksudnya mungkin pada peribadi dia itu tak begitu baik, tetapi kemenangan itu mungkin Allah Ta'ala berikan dengan melalui sebab dia, selagi mana dia Muslim. Sama juga macam kita, kadang-kadang kita rasa macam kita tak layak nak cakap pasal isu Palestin. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang anggap macam tu. Alah, saya ni tak baik lah Ustaz nak cerita pasal Palestin, kan kena maki je dengan orang. Kan kena pelekeh. No, tanggungjawab kita. Jahat macam mana pun kita, lemah macam mana pun kita adalah Muslim yang wajib memberikan kesedaran kepada umat dan generasi berikutnya tentang kepentingan untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Ia adalah kiblat pertama kita, ia adalah bumi yang suci, solat di sana mendapat fadilat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemenangan dan bantuan kepada saudara kita yang berada di sana. Dan kita banyak terima kasih kepada orang sana kerana mereka telah menjalankan tugas fardu kifayah yang Allah Ta'ala bebankan ke atas umat keseluruhannya. Patut kita terima kasih kat mereka, bukan kita pelekeh kat mereka. Mereka buat kerja yang kita tak mampu buat. Mereka mempertahankan tempat suci yang kita tak mampu nak pertahankan. Apa yang kita perlu buat? Kita share video, kita share kesedaran, kita buat live macam ni. Ini di antara apa yang kita mampu buat. Kita didik anak-anak kita. Anak-anak saya pun tanya, saya asyik tengok Telegram je sebab saya boleh baca bahasa Arab. Saya duk follow media Arab punya minute by minute. Ada orang update, 2-3 channel saya follow. Dia orang pun tanya, dia kata, ayah tengok apa dia? Ayah tengah tengok apa ni Palestin. Dia pun tanya Palestin tu apa. Anak berumur 8 tahun, 9 tahun. So kita cerita kepada mereka tentang kepentingan Palestin supaya mereka daripada kecil mereka telah terdedah dengan maklumat dan kepentingan Palestin. InsyaAllah. Kemenangan itu akan datang. Inna nasrallahi qarib. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah, kemenangan daripada Allah itu akan datang. Dan ia sangat-sangat hampir. Kita berjuanglah insya-Allah. Alhamdulillah, subhanallah, hari ini dapat Doktor memberi pecahan syukur rezeki kita untuk hari ini. Alhamdulillah di hari Nakbah. Adik-adik semua, search Nakbah Tambah Ilmu. Sekian saja untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk Dr. Rora yang menjadi ramai peminat di situ. Terima kasih Doktor berkongsi ilmu untuk hari ini. Kita bagi insya-Allah kita akan jadi tetamu lain di sesi lain insya-Allah. Sekian saja sesi live untuk hari ini. Assalamualaikum. Kita sebarkan ilmu ini demi kebaikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.